Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1250. Antara paparan utama. Ponteng Parlimen bertanding PRU untuk apa? Samanlah kata Rafizi. My Sejahtera, CSR ke atau rundingan terus? Undi BN dan PH masuk neraka, kata Walaun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Siapakah calon Pakatan Harapan Pengkalan Cepa? Beliau ialah Nik Faizah Nik Osman yang lebih dikenali dengan panggilan mesra Kak Jah daripada Parti Amanah. Kak Jah ialah sosok yang mencetuskan fenomena bendera putih ketika sempadan negara ditutup dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang panjang sehingga rakyat hilang pekerjaan dan kelaparan. Beliau dengan rendah hati menyarankan sesiapa yang memerlukan bantuan supaya mengibarkan bendera putih supaya dapat dikenal pasti. Beliau menentang nama besar dalam PAS Datuk Ahmad Marzuk yang bertanding atas tiket Perikatan Nasional selain calon Barisan Nasional Muhammad Hafizul Nizam Muhammad Hasdin GTA, PRM Syaiful Rizal Muhammad Nasir dan calon bebas Muhammad Rizwan Razali. Beliau sekadar seorang wanita, ibu dan aktivis masyarakat, bukan tokoh politik yang hebat berhujah di atas pentas atau menulis rencana yang disulam ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis tetapi ponteng kehadiran di Parlimen. Walaupun dicemuh oleh pemimpin PAS Kelantan sendiri lantaran idea di luar kotak itu, Kak Jah terus mempromosikan angkat dan kibarkan bendera putih jika anda memerlukan sebarang bantuan. Namun, fenomena tersebut mendapat sambutan di seluruh negara, bukan sahaja berlaku di negeri Kelantan, kerana cadangan beliau menjadi harapan baru kepada masyarakat yang pada saat itu hilang pendapatan, hilang pertimbangan sehingga ada membunuh diri. Inilah wakil rakyat yang diperlukan oleh rakyat Kelantan, bukan ustaz-ustaz tepi jalan sekadar meminjam istilah pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun beliau bukan tokoh korporat atau memiliki bergulung-gulung ijazah kedoktoran PhD, suara beliau lebih keramat daripada Presiden UMNO Bersatu mahupun PAS. Kak Jah di Parlimen akan berjuang bagi pihak suara rakyat kerana beliau merasai denyut nadi rakyat. Sementara itu, pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyokong beliau ketika jelajah Mega Harapan 2022 negeri Kelantan semasa berceramah di Pengkalan Cepa. InsyaAllah Kak Jah di Pengkalan Cepa dan Dr. Hafizah di Kota Baru akan mencipta sejarah, kata Anwar. Beliau melihat pemimpin saling berganti tetapi rasuah tetap menular. Kita yang memimpin Pakatan Harapan bertekad untuk merubah sistem yang rosak dan bobrok di negara ini, tegasnya. Anwar menyelar pemimpin PAS yang gemar memfitnah tanpa ditegur oleh pimpinan parti itu walaupun menghamun sesuka hati. Beliau turut menemplak PAS kerana biarkan kerajaan menaikkan cabutan judi selain tidak membela nasib rakyat. Seramai 70 menteri buat apa? Gaji RM70,000 sebulan, buat kerja apa? Telur pun tiada, bidasnya. Kata Anwar, sebagai pemimpin masalah rakyat perlu diselesaikan. Hebatnya Khalifah Umar Abdul Aziz kerana dia menyelesaikan masalah kemiskinan rakyat. Hebat dia kerana dia tidak mengambil satu sen pun wang negara. Hebatnya kerana dia menjaga khazanah negara itu, amanah bukan untuk dia beli Mercedes, bidasnya. Beliau mempersoal tujuan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang meminta mandat baharu untuk apa? Untuk mengekalkan 70 atau 80 menteri. Menurut beliau, rakyat mengalami PKP yang paling panjang di dunia dan kematian lebih 36,000. Dia Mahyadin patut jawab, Khairi Jamaluddin patut jawab, tegas Anwar. Dalam pada itu, Anwar menyelar sikap Mahyadin dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang sering tidak hadir persidangan di Parlimen. Beliau menempelak mereka kerana masih bertanding lagi untuk masuk Parlimen tetapi tidak hadir dalam perbahasan walaupun mengambil gaji. Bila ada sidang Parlimen, tak pergi. Tak hadir. Hadi dengan Mahyadin.
Tapi nak bertanding lagi. Nak bertanding, nak jadi ahli parlimen. Ahli parlimen kena pergi mesyuarat. Kena bahas. Itu tugas ahli parlimen, majlis syura. Ini syuru dia ambil, syura tak ada. Bila kita tegur, dia kata Anwar menentang ulama. Anwar juga membidas mereka kerana tidak berani isytihar harta yang turut berada di luar negara. Kesimpulannya, berbalik kepada calon pengkalan cepa, memilih Kak Jah jauh lebih afdal berbanding menyokong wakil Perikatan Nasional yang berketuakan kaki Ponteng Parlimen atau wakil Barisan Nasional yang ketuanya kaki Sakau yang sudah dibuktikan bersalah oleh 9 orang hakim kanan negara dan kini jadi panduan di penjara Kajang. Pengkalan cepa, kita boleh. Isu penganugerahan projek tempatan banjir bernilai RM2 bilion oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air yang didakwa telah diberi kepada Mangkubumi Sdn Bhd secara rindingan terus nampaknya semakin panas. Mengulas mengenai surat tuntutan Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden Keadilan Rafiz Ramli berkata ia bukanlah bermakna tindakan saman telah diambil. Katanya tindakan saman hanya bermula apabila saman itu difailkan di mahkamah. Oleh itu, selepas peguam-peguam saya menjawab surat tuntutan dalam tempoh seminggu ini, saya berharap Tuan Ibrahim Tuan Man meneruskan niatnya untuk menyaman saya di mahkamah. Saya tidak mahu surat tuntutan yang dihantar semalam menjadi alat kempen semata-mata dalam tempoh berbaki kempen PRU15. Tetapi selepas itu ia tidak berakhir dengan saman di mahkamah. Saya mahu ke mahkamah kerana saya ada bukti yang kukuh mengenai pendedahan saya itu, katanya dalam satu kenyataan. Menurut Rafizi, sejak beliau membawa isu tersebut ke pengetahuan umum pada Isnin lalu, Tuan Ibrahim cuba memberi gambaran bahawa projek berkenaan akan diberikan secara rundingan terus pada harga RM2 bilion kepada Mangkubumi Sdn Bhd adalah rekaan dan palsu. Beliau menempelak Tuan Ibrahim Tuan Man yang menyatakan tidak tahu apa-apa mengenai keputusan untuk melantik Mangkubumi Sdn Bhd secara rundingan terus bagi sebuah projek yang sebegitu besar. Dalam sidang media pagi tadi, Rafizi tampil menunjukkan bukti bahawa projek tempatan banjir Kuala Langat Fasa 2 berjumlah RM2 bilion ini sebenarnya telah pun diluluskan secara rundingan terus kepada Mangkubumi Sdn Bhd. Beliau turut membacakan petikan surat daripada Ketua Setiausaha Pembendaharaan Datuk Seri Asri Hamidun kepada Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air Datuk Seri IR Dr. Zaini Ojang bertarikh 7 Oktober 2022 dengan nombor rujukan MOF BPK /5600/15 Palang 59 Palang 206/4 yang bertajuk Projek Rancangan Tebatan Banjir Sungai Langat Fasa 2 Selangor yang antara lain menyatakan dimaklumkan bahawa Yang Berhormat Menteri Kewangan telah bersetuju meluluskan projek rancangan tebatan banjir Sungai Langat Fasa 2 Selangor dilaksanakan secara rundingan terus dengan syarikat Mangkubumi Sdn Bhd. Kata Rafizi, keputusan ini juga merujuk kepada surat daripada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengenai projek ini yang bertarikh 16 Ogos 2022. Manakala surat daripada Kementerian Kewangan telah dikeluarkan pada 7 Oktober 2022 iaitu pada hari pembentangan bajet yang lepas. Jagoh whistleblower itu berpendapat secara logik tumpuan kerajaan dan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz pada hari tersebut ialah pembentangan bajet. Sebaliknya, surat ini dikeluarkan juga pada tarikh itu memandangkan menteri-menteri telah pun tahu bahawa Parlimen akan dibubarkan pada hari Isnin 10 Oktober 2022. Sebab itu saya katakan bahawa projek sebesar ini telah dipercepatkan keputusannya supaya kelulusan diberikan sebelum pilihan raya umum ke-15, tegasnya. Menurut beliau, lazimnya apabila keputusan telah diputuskan di peringkat Perdana Menteri dan Menteri Kewangan walaupun surat pemakluman keputusan adalah daripada KSU Perbendaharaan, sudah tentu KSU KASA telah pun memberi taklimat dan memaklumkan Menteri KASA sejurus selepas 7 Oktober 2022. Sebab itu saya kecewa dengan reaksi Tuan Ibrahim Tuan Man dan kepimpinan PAS yang cuba memberi gambaran mereka tidak tahu apa-apa. Malah kempen PAS telah bertumpu sepenuhnya kepada menyerang peribadi saya untuk mengalihkan perhatian bahawa logiknya Tuan Ibrahim Tuan Man tahu memang projek berjumlah RM2 bilion ini telah pun diluluskan oleh kerajaan untuk tindakan beliau sebagai Menteri KASA, ujar Rafizi.
Beliau juga berharap Tuan Ibrahim tidak berselindung di sebalik satu surat tuntutan untuk mencuci tangan daripada tanggungjawab beliau mengenai projek tersebut. Sekiranya Pakatan Harapan membentuk kerajaan dalam tempoh 10 hari dari sekarang, saya berhasrat untuk membuat laporan kepada pihak-pihak berkuasa mengenai peranan Ismail Sabri Yaakob, Tengku Zafrul Abdul Aziz dan Tuan Ibrahim Tuan Man mengenai peranan, fungsi dan keterlibatan mereka dalam kes ini untuk disiasat sepenuhnya oleh pihak-pihak berkuasa, tegas Rafizi. Jangan kecam penyewa awam yang mengambil risiko mendedahkan kebejatan yang sedang berlaku dalam kerajaan. Mereka melakukannya kerana tahu perbuatan memberi projek secara rundingan terus bernilai RM2 bilion kepada syarikat yang bermasalah daripada segi good governance atau tadbir urus baik adalah salah. Konsep tanggungjawab sosial korporat CSR yang dicadangkan oleh KPI Soft Entomo telah menyebabkan kerajaan tidak jelas akan hala tuju sebenar perolehan aplikasi MySejahtera. Kerajaan keliru daripada segi pelantikan KPI Soft, konsep CSR dan tempohnya serta pemilikan aplikasi MySejahtera, kata jawatankuasa kira-kira wang negara dalam satu kenyataan. Pengerusi PAC Wong Kah Wah berkata pelantikan KPI Soft Entomo sebagai pembangun aplikasi MySejahtera pada bulan Mac 2020 didapati tidak teratur serta tidak berlandaskan prosedur atau tata cara perolehan kerajaan. Tiada sebarang minit ataupun dokumen sokongan yang wujud berkenaan dengan pelantikan tersebut, katanya. Menurut PSC, satu-satunya dokumen adalah NDA Non-Disclosure Agreement, iaitu dokumen kerahsiaan yang ditandatangani antara MKN bagi pihak kerajaan dengan KPI Soft. Konsep CSR dilihat telah digunakan sebagai mekanisme untuk mendapatkan projek kerajaan tanpa melalui prosedur perolehan yang sepatutnya. Tidak ada dokumen yang menyatakan CSR ini adalah bertempoh 1 tahun. Kerajaan seolah-olah tidak mempunyai pilihan dan terpaksa membuat keputusan untuk melantik MySG Sdn Bhd secara rundingan terus. Pembangunan dan penggunaan berterusan aplikasi MySejahtera sepatutnya kekal bersifat CSR, tegas Kah Wah. Dapatan tersebut adalah sebahagian 8 rumusan PAC hasil daripada 2 prosiding yang dijalankan berhubung dengan pengambilalihan MySejahtera pada 14 April dan 21 April 2022. Antara saksi dipanggil ialah Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin dan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz. Pembangunan dan perolehan aplikasi MySejahtera adalah di bawah Kementerian Kesihatan, Kementerian Kewangan dan Jabatan Perdana Menteri. Menurut kenyataan PAC, syarikat pembangun aplikasi MySejahtera pernah mencadangkan agar aplikasi ini dikomersialkan. Ini menunjukkan potensi aplikasi MySejahtera sebagai satu aplikasi nasional yang amat bernilai. Keputusan kerajaan menolak cadangan tersebut adalah wajar demi memastikan keselamatan data peribadi pengguna aplikasi dilindungi, jelas PAC. Kata Kah Wah, Kementerian Kewangan telah menetapkan harga siling sebanyak RM196 juta untuk perolehan MySejahtera bagi tempoh 2 tahun, iaitu RM98 juta setahun. Amaun ini menurut PAC adalah tinggi dan bercanggah dengan konsep CSR. Pihak kerajaan telah memberikan jaminan bahawa data dalam aplikasi MySejahtera adalah selamat dan tidak akan disalahguna. Kerajaan menegaskan ia adalah pemilik aplikasi MySejahtera, namun syarikat pembangun aplikasi MySejahtera iaitu KPI Soft Entomo telah didapati membuat perakuan bahawa ia pemilik harta intelek aplikasi MySejahtera. Keputusan Jemaah Menteri yang merujuk supaya pihak kerajaan mengambil alih pemilikan aplikasi MySejahtera daripada pembangun aplikasi menunjukkan aplikasi tersebut secara prinsipnya masih dimiliki oleh pembangun aplikasi, tegas Kah Wah. Menurut PAC, setakat April 2022, kerajaan didapati masih belum mendaftarkan harta intelek IP bagi aplikasi MySejahtera di MyIPO yang boleh menyebabkan aplikasi ini dituntut pemilikannya oleh pembangun aplikasi. Berhubung perkara ini, PAC menegaskan bahawa pengambilalihan pembangunan dan pengoperasian aplikasi MySejahtera boleh dilaksanakan oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia mampu yang mempunyai kepakaran dan keupayaan sebagai satu jabatan teknikal ICT kerajaan. Sebagai langkah penambahbaikan, PAC Parlimen mengesyorkan 4 perkara kepada kerajaan untuk dilaksanakan, iaitu pertama,
kerajaan perlu menyemak semula kewajaran pemberian kontrak aplikasi MySejahtera secara rundingan terus yang dibuat melalui keputusan Jemaah Menteri bertarikh 26 November 2021. Kerajaan harus mengambil alih keseluruhan aplikasi berkenaan melalui mampu. Kedua, kerajaan perlu mengambil pendekatan yang lebih prudent dalam segala proses perolehan. Segala tawaran melalui CSR adalah dialu-alukan. Bagaimanapun, terma-terma berkenaan dengan tawaran CSR harus dinyatakan dengan jelas dan tidak boleh dijadikan sebagai jalan alternatif untuk rundingan terus. Garis panduan hendaklah diwujudkan untuk tadbir urus tawaran CSR. Ketiga, kerajaan harus memastikan pemilikan penuh kerajaan dalam aplikasi MySejahtera. Kerajaan perlu menjamin keselamatan data peribadi pengguna dalam aplikasi MySejahtera dan memastikan data berkenaan tidak disalahguna oleh mana-mana pihak. Dan keempat, kerajaan perlu meneruskan usaha untuk menjadikan aplikasi MySejahtera sebagai alat pengurusan kesihatan awam negara selaras dengan Pelan Pendigitalan Perkhidmatan Kesihatan. Kenyataan media tersebut dikeluarkan di Parlimen pada 4 Oktober 2022. Pada 10 Oktober, Parlimen bubar. Maknanya tiada satu pun show daripada PAC telah dilaksanakan. Ia menjadi bagasi yang ditinggalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Khairi Jamaluddin dan Tengku Zafrul. Ketiga-tiga mereka hari ini sedang sibuk berkempen untuk menyambung hayat politik masing-masing di Parlimen. Persoalannya, adakah selepas tamat 2 tahun, kerajaan terpaksa memperbaharuinya untuk 2 tahun seterusnya dengan pembayaran RM196 juta lagi kepada syarikat ini? Kenapa kita harus mengeluarkan RM98 juta wang pembayar cukai kepada syarikat swasta yang kabur entah siapa pemiliknya tahun demi tahun? Justru demi merungkai misteri MySejahtera, rakyat harus bersatu untuk menafikan undi kepada mereka yang menjadi pelopor skim rundingan terus ini. Dalam era milenium ini masih ada cubaan untuk mentakfiri sesama Islam sehingga membuat fatwa kononnya siapa yang mengundi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional akan masuk neraka. Sebuah video oleh Ketua Pemuda PAS kawasan Sikh Ustaz Muhammad Syahiful bin Muhammad Nasir tular di media sosial. Dalam video berkenaan, beliau menyeru supaya mengundi Perikatan Nasional kerana barang siapa yang mengundi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional akan masuk neraka. Kepada semua pengundi-pengundi di SIK yang nak mengundi ni, balik pangkah Perikatan Nasional. Siapa yang pangkah Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, masuk pi neraka. Namun, beliau kemudian menarik balik kenyataannya. Saya dengan ini memohon maaf dan menarik balik di atas kekhilafan kenyataan saya dalam satu CD penerangan mengatakan undi BN dan PH masuk neraka. Saya memohon untuk diberhentikan segala bentuk sebaran video itu bagi menjamin keharmonian dan perlawanan PRU 15 agar PRU kali ini medan yang bebas daripada isu perkauman dan agama yang melampau. Saya juga ingin tegaskan apa sahaja tindakan yang cenderung sahaja kepada kemungkaran yang dilakukan oleh sesiapa pun, ianya tetap salah dan wajib dicegah, ujarnya. SIK ialah kawasan yang cuba dipertahankan oleh penyandang kerusi itu Ahmad Tarmizi Sulaiman daripada PAS. Namun pada pilihan raya umum ke-15, beliau dicabar oleh bekas pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Latifah Mat Yatim PH dan Ketua Wanita UMNO bahagian SIK Maizatul Akmam Osman BN. Kenapa sampai membuat fatwa sesat? Takut kalah ke? Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar beristighfar dalam komen beliau di Facebook disertai dengan emoji sedih. Astaghfirullahalazim, saya menyeru pada semua pihak, kita elakkan dari ungkapan seperti ini. Ya, kita sedang dalam pertandingan tapi jangan sampai ke tahap ini, ujarnya. Beliau juga menyeru agar pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap Muhammad Syahiful. Saya mohon pihak berkuasa Jabatan Agama Islam untuk lihat dan ambil tindakan yang sewajarnya pada perkara seumpama ini, tegas Mahfuz. Selain kenyataan Mahfuz, Facebook juga dipenuhi dengan kecaman dalam kalangan netizen yang tidak puas hati terhadap kenyataan Syahiful. Pesanan orang tua sebab mulut badan binasa. Demikian watak seorang walaun. Walaupun Ketua Pemuda PAS SIK ini sudah menarik balik kenyataan tersebut, adakah beliau dapat menarik balik videonya yang tular dan perkongsiannya di media sosial? Maaf Syahiful, kamu memalukan pengundi SIK dan rakyat Kedah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Syahiful bin Muhammad Nasir ingin memohon kemaafan kepada semua pihak yang telah tersinggung dengan ucapan saya yang telah tular pada hari ini.
Berkenaan dengan syurga dan neraka ini bukanlah dipertentukan hanya kepada penyokong Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, tapi dia melibatkan secara umum yang melakukan kebaikan ataupun kejahatan. Jadi sekali lagi saya ingin memohon maaf kepada semua di atas kekhilafan ucapan yang telah saya sampaikan. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita semua. Pemimpin seperti kamulah yang merosakkan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Bukan itu sahaja, pemimpin seperti kamu juga yang menyebabkan orang bukan Islam sering salah faham terhadap keindahan Islam. Calon Pakatan Harapan Datuk Latifah seorang pembanteras rasuah yang komited dalam melaksanakan amanah yang diberi ke atasnya. Akhlak beliau jauh lebih murni berbanding dengan kata-kata politik yang kini berkubang di dalam Perikatan Nasional. Jangan cuba mengambil alih kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Rakyat bijak sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azli Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.